Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Bertemu kembali dalam sesi sembang santai bersama alumni untuk bulan Mac. Pada kali ini, kita amat bertuah kerana dapat bersama dengan Encik Bernard Seah, alumni 1999 yang sekarang ini bertugas di Hong Kong. Beliau merupakan seperti saya sebut tadi, alumni Fakulti Teknologi Sains Maklumat pada tahun 1999 dan sekarang bekerja sebagai Head of Global Product Configuration Center of Excellence, juga merangkap Bangladesh Interim Head of Business Enablement and IT. Nanti boleh beliau sendiri akan share lah. Seperti biasa, sesi kali ketiga ini bersiaran langsung dari Smart Selangor Anjung Digital, Pusat Kecemerlangan Teknologi Digital Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat UKM lah. Jadi mungkin macam biasa soalan-soalan, 4-5 soalan, dan kita akan terima soalan daripada FB Live juga. Kita akan utarakanlah kepada Encik Bernard ya. So, apa khabar Encik Bernard? Khabar baik dan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. And terima kasih kepada Dr. Nizam untuk memberi peluang kepada saya berkongsi pengalaman kepada rakan-rakan serta penonton sekalian. Okey, terima kasih kembali. Secara santailah kita tanyalah soalan. Tajuk kita pun mungkin sebagai anak Malaysia di perantauan, terutamalah kita nak tengok pengalaman Cik Bernard mungkin dari segi soalan pertama cabaran-cabaran utama semasa pertama kali melangkah ke luar negara. Dan apabila orang luar ni, mungkin negara yang kita datang tu, macam di Hong Kong ni contohnya, tahu kita ni dari Malaysia. Oh, ini Malaysian, ini orang Malaysia. Dan graduate pula dalam bidang teknologi maklumat. Apakah perspektif atau pandangan mereka terhadap, contohlah Encik Bernard sendiri. Macam mana? Boleh. So, yang pada saya manis dan kelakar sikit bila saya beritahu yang saya ni dari Malaysia kepada orang Hong Kong. Diorang akan mention durian sebab apparently orang Hong Kong memang suka sangat dengan durian. So sebab tu akan buat saya ketawa lah setiap kali bila saya mention saya daripada Malaysia. Berkenaan dengan cabaran-cabaran utama, dia tak ada spesifik pun tentang sama ada saya datang daripada Malaysia ataupun tempat-tempat lain. Yang penting yang mereka expect ialah kebolehan kita untuk memahami apa yang telah mereka lalui dan apakah masalah-masalah di dalam syarikat tersebut yang harus kita tolong untuk selesaikan bersama. Sebab kita dalam IT ni banyak kerja kita berkenaan dengan membina atau cara sistem baru yang boleh menyelesaikan fungsi-fungsi tertentu di dalam syarikat tersebut. So, kita kena banyak berkomunikasi dengan semua pihak, daripada head of department, kepada pekerja, kepada vendor, department lain. Jadi, expectation dan cabaran utama adalah memahami pola pemikiran mereka, memahami cara mereka bertutur, sebab di Hong Kong, komunikasi pada biasanya dalam bahasa Cantonese. So, sekurang-kurangnya mereka pun mahu kita boleh bertutur dalam bahasa Cantonese sebab penguasaan bahasa Inggeris walaupun mereka ada tapi bukan ramai yang betul-betul fasih. So, kalau kita pergi ke negara mana-mana lain pun, cabaran komunikasi pada pendapat saya adalah yang paling utama lah yang kita kena kuasai. Kebolehan untuk bertutur, berkomunikasi dan faham apa yang hendak disampaikan dan diterima. Okey, terima kasih. Itu jadi nombor satu Cik Bernard komunikasi. Mungkin Cik Bernard ada terlibat dalam pembangunan sistem, aplikasi dan sebagainya. Mungkin sebagai project manager, sebagai tim yang ada, apa yang kadang-kadang mungkin dari segi apa yang dinamakan sebagai what we call it kejutan budaya, mungkin dari Cik Bernard atau mereka sendirilah, selain daripada durian tadi kan, dari segi komunikasi ni kan, dalam nak menyelesaikan masalah algoritma dan sebagainya. Mungkin dia tengok ini nak pakai Cantonese ke atau sedikit Mandarin ke atau English ke atau macam mana ni. Okay, so soalan ni memang menarik. Memang salah satu daripada bab yang saya minat lah, kejutan budaya dan perbezaan budaya. So ada satu profesor ni, nama dia Profesor Hofstadter.
dia telah mengeluarkan kajian tentang ciri-ciri culture yang berbeza antara satu negara dengan negara lain. So Profesor Hofstede ni dia buat study ni dekat IBM. So IBM memang banyak syarikat di merata dunia. So dia telah keluarkan carta ni. And carta ni amat membantu saya lah di mana negara yang saya pergi, sebab kita boleh nampak yang perincian setiap budaya ni ada kelainan dia. So for example, yang menarik di Malaysia, kita nombor 1 tau in power distance. Apa maksudnya power distance? Nombor 1 di dunia, menarik ni. Sebab rakyat Malaysia memang cukup sensitif tentang darjat. Maknanya kalau you seorang CEO ataupun ketua jawatan ataupun let's say raja sana lain, memang akan ada perbezaannya lah, macam mana seseorang itu akan dijaga ataupun ada satu expectation yang you kena jaga seseorang tu. So ataupun pekerja tu akan lebih takut, lebih sensitif, dia tak akan share banyak benda dengan you sebab pangkat you lain, tahap you lain. So dalam kajian Profesor Hofstede ni, Malaysia nombor 1. I see. Dan yang tu I nampak kat Bangladesh tu ada ciri-ciri tersebut, perbezaan darjat. Dan kita nampak lah pekerja rasa macam takut sikit, lebih segan untuk bersuara. Now, so kalau di Hong Kong dengan Jepun pun saya pernah ada assignment kat sana. Hong Kong dengan Jepun serupaannya kepada tahap perincian sebelum boleh melakukan sesuatu decision. Mereka kena tahu, semua benda kena tahu. Detail lah, secara terperinci. Sangat terperinci. So Jepun lebih lagi. So sanggup berulang kali, banyak kali buat study, cari fakta sebelum boleh buat keputusan. Kalau tak, dia akan tak bergerak lah projek tu. So ada satu gambar yang saya pernah ambil, tak boleh share kat sini sekarang ni. Ada 6 rakyat Malaysia bekerja di Jepun. Kita orang semua tengah makan malam, and we share this notes lah, that okay, rupa-rupanya kebolehan rakyat Malaysia ialah untuk mencari penyelesaian walaupun kita tidak punya semua fakta yang sedia ada. Kita boleh lebih mudah beradaptasi. So adalah rasa bangga-bangga sikit bab tersebut. Menarik tu kalau ada fakta daripada pernyataan berkenaan bermaksud, kalau begitu bermaksudnya orang di Hong Kong ini atau di Jepun lah, sekitar situ, sekiranya mereka ingin membuat sesuatu keputusan lah di peringkat atasan, perlu yang maklumat yang sangat terperinci. Kalau tidak boleh ke hadapan, tidak boleh membuat keputusan. Sebegitu dalam kalau secara positif yang kita nak pandang benda tu secara positif, maknanya tahap rasa tanggungjawab mereka sangat tinggi. Sangat tinggi. Sebab mereka rasa kalau saya membuat keputusan tanpa fakta, maknanya I'm being reckless. Dan kita boleh faham lah kenapa mereka ada sifat-sifat sedemikian, sebab sifat tu ditanam sejak beribu-ribu tahun. Sebab kita tahu di Jepun ada volcano, ada earthquake, gempa bumi, ada tsunami. Seterusnya mereka juga ada 4 zaman dan tak banyak tanah. Sebab dia banyak pulau, lepas tu banyak gunung-gunung. Jadi mereka kena banyak berkira, banyak planning. Tahu bila musim sejuk akan masuk, berapa banyak gandum yang kena simpan. So kalau tidak cukup terperinci dan ada bencana, maknanya akibatnya terlampau besar. So jadi mereka lebih berhati-hati. So kita nampak setiap culture, setiap tamadun ni dia berlainan berdasarkan cara mereka dibesarkan dan juga situasi negara tersebut. So dia menarik lah bila saya pergi satu negara ke negara lain.
Jadi faktor geografi juga ya mempengaruhilah cara membuat keputusan. Secara faktor geografi, macam di Korea, Korea sebenarnya masih lagi berperang dengan North Korea. Oh, so dia belum lagi ada, dia cuma gencatan senjata sahaja yang dah dekat. So jadi mereka lebih banyak, I would say, teamwork sangat tinggi. Tahap teamwork mereka, loyalty kepada syarikat dan juga kebolehan untuk bekerja keras. Kalau ada objektif, mereka bermati-matian nak selesaikan objektif tersebut. And cara kerja Korea, saya amat gembira lah, berpuas hati sebab rasa silaturahim, kawan-kawan pergi makan-makan sangat tinggi. So gembira lah bila di Korea. Oh, gembira Kalau begitu, perbandingan di antara rakyat Korea yang bekerja dalam bidang teknologi maklumat ni dan juga rakyat Malaysia dari pandangan Cik Bernard kan, apakah jangkaan-jangkaan, ini soalan kedua, jangkaan-jangkaan yang sering, kita nak sesuatu dari orang Malaysia ni, dari segi expatriate yang datang, kita dah dapat orang Korea membuat keputusan sebegini, orang Hong Kong sebegini, orang dari China begini, dari Jepun. So dari Malaysia ni, apakah jangkaan mereka ni, mungkin daripada 6 orang yang sedang makan tadi tu dan sebagainya. Bagaimana tu pandangan Cik Bernard? So, dia perkataan jangkaan tu, dia sebenarnya ada expectation dilihat daripada beberapa pandangan. Secara positif, we say a positive expectation. Secara negatif, kita boleh kata prasangka kan. Ada ke tak rakyat Malaysia ni sesuatu prasangka yang buruk? So pada pendapat saya dan pengalaman saya sendiri, sebenarnya tak sangat diterapkan daripada bangsa daripada negara tersebut. Tetapi sebagai seorang luar, you are not a local. So pertama sekali mereka akan menjangkakan yang you akan bekerja lebih banyak ataupun lebih kuat ataupun lebih berpengalaman untuk membolehkan seseorang itu pergi ke negara mereka untuk bekerja. So that's jangkaan yang paling utama lah. So mereka akan rasa yang you sepatutnya tahu lebih banyak benda ataupun boleh membantu mereka menyelesaikan masalah seharian, bukan menambahkan lagi masalah. Menambah masalah. Itu prasangka pula lah, bab kedua. Okey. Begitu Jadi bermakna kalau kita tengok dari segi yang positif jangkaan yang lebih baik. Jadi dia bermakna bila Cik Bernard datang ke Hong Kong, dia sudah ada satu jangkaan yang sangat tinggi. Cik Bernard ni dari Malaysia boleh menyelesaikan berbagai masalah di Hong Kong, di Bangladesh atau dengan begitu ke pandangan mereka ni selalunya? Saya berharap begitulah. Okey. Seperti tadi bukan menambahkan beban lagi Mungkin juga ada. Tapi soalannya ada kata mereka buat feedback, kena berani nak buat feedback sedemikian. Okey. Katakanlah ada calon daripada fakulti kita, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau universiti tempatan lah. Mereka berkeinginan sebagai fresh ijazah fresh graduate berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan satu, ingin bekerja di luar negara. Apakah persediaan awal yang diperlukan oleh calon berkenaan jika dia nak bekerja luar negara? Apa yang paling penting? Selain mungkin tadi di Hong Kong ni mungkin dia kena tahu Cantonese atau bahasa Inggeris atau macam mana ya? Okey, silakan. Ya, so pertama sekali ialah persediaan mental diri individu tersebut sendiri untuk melangkah ke negara lain. So apa maksud saya tentang persediaan mental? Sebab bila kita muhasabah diri, renung balik, masa saya muda-muda dulu pun punya prasangka tentang pergi ke negara lain. Jadi pertama sekali kena berani buat. Tak payah fikir panjang-panjang. Kalau nak pergi, kita pergi. Beli je tiket tu terus pergi. Lepas tu cek kerja. So bila terlampau banyak, risau benda A, B, C, D, E, dia jadi
lama-lama tak buat. Oh, okey. Itu yang ramai orang macam sangkut lah tak buat apa yang mereka ingin buat. Dan sifat kedua, persediaan kedua yang telah pun saya share tadi ialah kebolehan untuk komunikasi. Dan nak tak nak, bahasa Inggeris adalah bahasa international. Jadi penguasaan bahasa Inggeris tu perlulah untuk kebanyakan negara-negara tertentu, termasuk negara Hong Kong. So sebenarnya negara Hong Kong ni tak pandai Cantonese pun boleh lagi cari makan, bukan menjadi masalah. Tapi penguasaan Cantonese membolehkan kita untuk lebih cepat tangkap apa masalah yang perlu diselesaikan. Itu yang, ataupun menjalinkan hubungan yang lebih rapat agar timbullah rasa kepercayaan lebih tinggi untuk meluahkan benda yang betul-betul menyebabkan masalah. Sebab bukan semua benda yang boleh kita nampak tanpa kepercayaan. Okey, mengulas balik berkaitan dengan persediaan mentaliti tadi kan. Macam mana tu? Berfikir cara positif ke, atau berani terjah ke, atau beli tiket sampai sana baru cari kerja ke, atau bagaimana tu pandangannya? Sebab kenapa saya cerita macam tu? Sebab saya nampak antara expat, kerakyatan, expat orang-orang yang bekerja di negara lain, rakyat daripada benua India adalah antara yang paling saya kagumi lah, boleh dikatakan. Kalau saya lihat multinational di merata dunia, ramai daripada benua India. Dan bila kita buat interview, kita tanya mereka, kebanyakan daripada mereka juga melangkah ke negara luar tanpa apa-apa persediaan, melainkan keberanian mereka sendiri untuk mencapai cita-cita masing-masing. Jadi tahap mental mereka, tahap kekuatan untuk mengatasi kesusahan amat tinggi. So jadi saya amat kagumi lah daripada semua bos yang saya ada daripada rakyat India, benua India. And pada pendapat saya, itu yang membezakan pemimpin-pemimpin daripada negara-negara lain. Okey. Kalau begitu, maknanya adakah mungkin kerana kita berasal dari Malaysia ni, pendidikan kita berasa sangat selesa, jadi kita tidak seramai mungkin penduduk di India, penduduk di China, jadi tak apalah, tak perlulah pergi luar negara, kita belajar dan sebagainya, hidup dan mati di Malaysia, tidak mahu cari pengalaman. Mungkin dia punya acuan pengaruh persekitaran, geografi kita, pendidikan ibu bapa menjadi alasan ke? Macam mana Encik Bernard untuk keluar negara ni? Mungkin. Tapi pada pendapat saya, setiap seorang tu dia lain-lain pengalaman dia. So tak boleh buat sesuatu generalisasi yang kita boleh kata semua orang sama. Jadi setiap insan ni dia kena carilah jalan mereka untuk melalui cabaran-cabaran hidup yang akan datang dan mencapai cita-cita masing-masing. Yang paling penting pada saya ialah untuk tidak mencari alasan. Tu yang paling bosan lah. Kalau sekadar memberi alasan daripada mencabar diri sendiri untuk menjalan step pertama, langkah pertama. Sebab kalau seseorang itu hanya tahu mencari alasan, maka banyak benda dalam hidup mereka akan berasaskan kepada alasan saja. Nampak sangatlah tahap sejauh mana insan tersebut boleh bergerak. Dan pada pendapat saya juga, bukan satu lost cause. Masih boleh dibantu dan dia kena betul-betul muhasabah diri untuk mahu berubah. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Okey, soalan saya selanjutnya. Di antara ijazah sarjana muda, sarjana atau sebagainya dan pengalaman kerja lah, pada pengalaman Encik Bernard mungkin ada membuat temu duga kaki tangan ataupun mungkin dari pengalaman yang observation kita, mana yang lebih penting bila kita berada di luar negara? Mungkin seorang yang saya selalu bertanya, seorang yang techie, dia ni tak ada background, dia hanya mungkin SPM di Malaysia, diploma tapi very good in, sangat bagus dalam
pengaturcaraan dalam sistem rangkaian. Okey, dia ada mungkin ijazah daripada Maya online, daripada mungkin Udemy, Coursera. Okey, saya nak pergi kerja di luar negara. Atau ijazah dia tadi, first degree dia, mana yang lebih dikendaki lah. Sebagai seorang manager yang nak cari calon, paling penting adalah pengalaman. So kalau calon tersebut ada ijazah tapi tak ada pengalaman, susah juga nak hire sebab tak boleh produktif from day one. So kena belanja lagi masa, kena tunggu lagi sebelum boleh menyumbang kepada syarikat tersebut. So for me at least, sama ada ijazah ataupun seorang yang techie, pengalaman kena ada. Dia kena tahu buat apa yang harus dilakukan, laksanakan untuk tugas tersebut. Satu. Kedua, sifat mereka juga penting. Sama ada boleh bekerjasama dengan tim-tim lain, boleh berkongsi idea, menerima arahan, ataupun yang bab yang harus diperbaharui, mungkin jenis yang kalau tak push sikit tak bergerak, tak push sikit tak bergerak. Yang itu pun rasa susah sikit nak manage sebab kena micromanage. So pada pendapat saya untuk soalan ni, paling penting pengalaman. Yang kedua adalah attitude. Pengalaman, okey, pengalaman dan juga sikap, attitude, sikap. Okey, bercakap mengenai sikap bagaimana agaknya pada pandangan Cik Bernard yang harus dimiliki bagi seseorang calon yang ingin menjadi expat keluar negara, selain daripada positif sebagainya, tidak putus asa, atau ada ciri-ciri istimewa yang perlu adalah sikap apa, bagaimana? So saya berbalik kepada expat daripada India lah, yang saya nampak. So ada dua ciri yang boleh saya nampak. Satu, dia boleh beradaptasi. Dia tahu dengan siapa dia sedang bertutur, dan dengan itu dia boleh mengolah cara komunikasi mereka dan ke tahap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut ataupun untuk menyelesaikan masalah. So bab tu agak bagus. So mereka yang boleh mencapai tahap CEO company besar-besar di luar, semua punya ciri tersebut. Adaptasi yang cukup-cukup hebat. Dan ciri kedua pula, rata-rata dah tanam sifat tawaduk, rendah diri, dia tidak ada ego yang kuat. So mereka yang ego kuat, you akan nampak dia tak boleh naik sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. So akan sangkut lah. So dua sifat ni boleh membawa you agak jauh. Yang seterusnya yang akan membawa you sampai number one post pada pendapat saya adalah kebolehan untuk ada kawan-kawan ataupun kepercayaan kepada orang lain untuk membantu you pergi ke luar negara ataupun hidup dengan ada teman-teman, kawan-kawan yang boleh membantu bila diperlukan. So kita nampak budaya ni daripada India ni, dia akan tolong rakyat masing-masing. Oh, you ada masalah, okay, boleh tolong you. You nak tempat duduk sementara, boleh you duduk dengan I sekejap, kita kan sekampung. And dengan itu boleh mewujudkan suatu ekosistem yang saling membantu dan yang membina. So tiga kepercayaan ni I nampak membawa kepada banyak calon daripada India ni berjaya di syarikat antarabangsa berbanding dengan kerakyatan lain. Okey, nampak gaya memang expatriate daripada India ini sangat-sangat baguslah, beradaptasi dan sebagainya. Okey, katakanlah kita keluar negara. Habis adakah kita patut hanya berada dalam satu kelompok orang Malaysia, atau kita tidak bercampur dengan dari Hong Kong, atau bila kita bertugas di Seoul, kata Korea pun kita rakyat Malaysia saja, kita tak perlu campur. Bagaimana pandangan Bernard? Soalan Cepuan Mas. Sudah tentu you mesti campur dengan orang lain. Semestinya. Ada tu kalau kita pergi tu kita rasa okey, saya nak cari pengalaman, kemudian tu mungkin mencari
simpanan dan dia tidak peduli hal-hal lain. Boleh berjaya ke orang sebegini kalau berada di luar negara lah, ni adik-adik kita nak dengar ni. So kalau you nak buat kaedah begitulah, yang itu teknik sharpshooter. Okay. So maknanya apa ciri-ciri sharpshooter? You kena memang sangat hebat dalam kerja yang you lakukan lah, sama ada atur cara ataupun apa-apa sajalah, bidang teknologi ke, lawyer ke, doktor. You kena betul-betul pandai lah, bagus and professional. So kalau tak ada benda ni, takkan pergi jauh lah. You boleh cari duit, tapi susah sikit lah nak berjaya dengan cemerlang ni. Okey, terima kasih. Itu antara pandangan-pandangan perspektif lah daripada Encik Bernard. Berapa lama sebenarnya Bernard you dah ada di luar negara lah, termasuk di Hong Kong? Oh, dah 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Tahun ketiga lah kalau kita sampai hujung tahun ni. Juga ada bergerak, kadang pergerakan ke Bangladesh ke sebagai interim di sana? Buat masa ni tak boleh, tapi sebelum tu ada juga visit Dhaka. Dan sebab saya sekarang dengan MetLife, so jadi urusan saya di sekitar Asia. So kadang-kadang kalau sebelum zaman COVID tu memang banyak travel. So menarik sikit lah, ada pernah pergi India, pergi Korea, Jepun, Australia. Satu-satunya negara yang saya masih belum lawat is Vietnam, tapi saya pernah duduk sana 3 bulan lah masa dengan Petronas Arthritis. So menarik juga pengalaman di Vietnam. Antara saya rasa negara yang sangat ambitious, sangat bercita-cita dan very entrepreneurial orang-orang mereka. Kerja kuat nak cari duit, nak berjaya. So rasa tercabar lah bila saya duduk Vietnam 3 bulan. Okey, bila you tengok budaya di Vietnam dan juga mungkin boleh buat perbandingan Bernard Encik Bernard, Hong Kong, Vietnam and Bangladesh, dari 3 lah. Di mana yang you rasa boleh ceritakanlah 3 dari segi cara kerja dan budaya mereka? Boleh share dengan kita. So kalau nak bezakan 3 ni rasa macam susah sikit sebab kenapa ya? Manusia ni dalam dunia ni dia sama je. Dia ada sifat-sifat tertentu yang sama. Maknanya bila kita nampak benda tu kelakar, komedi semua orang akan ketawa satu dunia. Bila benda tu sedih, semua orang akan sedih. Tapi dalam tahap bekerja ni, pada pendapat saya, orang-orang Korea dia dengan Vietnam, dia ada persamaan dia ialah sebab pernah melalui peperangan. Persamaan dua negara ni, mereka sangat tahap teamwork mereka sangat tinggi, sangat positif. Saya juga nampak banyak event pasukan bola or club ni, club tu, and that company was very exciting in that sense. Cara mereka bekerjasama untuk mencapai objektif projek ataupun objektif dan seterusnya. So mungkin disebabkan mereka melalui that kesusahan dan peperangan tu, that mentality of teamwork masih ada lagi, masih diterap lah. So menarik lah. Okey, sekali lagi kalau kita lihat Vietnam ni kerana acuannya mungkin dulu berdasar kepada peperangan yang ada dan sebagainya. Bagaimana pula Cik Bernard tengok perspektif daripada bila ada silang budaya pula dengan orang-orang dari Bangladesh pula? Tadi kita banyak cerita Bangladesh. Yang menarik pasal Bangladesh ialah budaya mereka lebih sama kepada Malaysia. Begitu Ya. So apa persamaan dia? Yang saya cerita tadi tentang power distance, I nampak that power distance in Bangladesh. Dia kena ada pangkat, ada beza pangkat dia. And mereka juga lebih macam Malaysia, dia boleh beradaptasi walaupun tak terperinci sangat, boleh membuat sesuatu keputusan. So dekat sikit lah in that sense.
Dekat sedikit ya. Okey, faham. Okey. Semasa di Hong Kong ini sekarang, adakah dalam pasukan Cik Bernard tu ada juga daripada warga negara lain bersama atau hanya orang Hong Kong dan you sebagai project manager atau director? Well, walaupun saya setahun sekarang di Hong Kong, so kebanyakan daripada projek saya sekarang di Bangladesh dan di Malaysia. So boleh kira quite multinational. Malaysians ada, daripada India ada, and that team di Malaysia kebanyakan ada Malaysia lah. Ada 2 team daripada India, bos saya pun daripada India. So that's the mix lah. Oh, satu mix ya. So daripada mix yang ada ni, kita nak tengok silang budaya culture ni, katakanlah ada satu penyelesaian, kita sedang mencari satu solusi kepada mungkin algorithm development dan sebagainya. Bagaimana masing-masing dia melontarkan idea persoalan to mendapatkan satu konsensus mungkin melalui sekarang ni kita ada project management agile, tangkas, atau mungkin ada juga pengaruh-pengaruh budaya di dalam bila memutuskan keputusan tadi. Macam mana pengalaman? Well, pengalaman kalau saya ambil kutip daripada banyak-banyak syarikat dan kebanyakan daripada Malaysia. Dia kena tengok pada industri tersebut. Setengah industri memulakan keputusan dengan sangat cepat. For example, masa pengalaman di Maybank. Saya nampak Maybank tu sebagai bank terbesar di Malaysia and regulatory constraint, lepas tu memang ramai customer. So dia kena cepat untuk menyelesaikan masalah customer, for example. Tak boleh tunggu lama-lama sebab transaksi selalu datang, every day berjuta-juta orang guna Maybank to you dan seterusnya. So that scenario akan mencorak keputusan tersebut. Lepas tu sekarang di insurance, sebab insurance bukan sesuatu yang berlaku setiap hari, transaksi itu tak berlaku setiap hari. You beli insurance, lepas tu you tunggu, harap-harap tak payah claim lah kan. Jadi kalau kena claim tu maknanya dah ada masalah. So you nampak berbeza dia, perbankan dengan insurance. And apa yang saya nampak ialah that industry yang akan mencorak the cara keputusan tersebut dilakukan. So beza bank dengan insurance ialah insurance lebih long term. Sebab satu insurance tersebut kena last seumur hidup. Pemegang insurance. Jadi setiap keputusan yang kita buat kena lebih terperinci. Kita kena buat projection 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, boleh ke tak benda ni survive sampai berdekat-dekat. So banyak faktor yang kita kena tentukan, pihak-pihak lain, undang-undang, interest rates dan sebagainya. So it depends on, that's why like I say, dia kena lihat beza dia. Yang penting kita kena adapt. So adaptasi ni macam mana? Kadang-kadang kita tak boleh terlalu terburu-buru disebabkan pengalaman kita di bank, lepas tu kita pergi ke insurance, dan kita rasa, kenapa macam lembab ataupun perlahan. Dan bila kita belajar, kita terap nilai-nilai ataupun dinamik dan faktor-faktor industri itu tersebut, baru kita rasa tahu, kita cari pendapat dan juga fakta-fakta yang lebih banyak lagi yang boleh membantu kita membuat keputusan yang lebih baik daripada keputusan yang mungkin orang industri itu rasa macam terburu-buru. So itulah yang maksud saya tentang adaptasi terhadap cara komunikasi, adaptasi terhadap cara menjalankan kerja masing-masing, meeting, buat keputusan. Memang you kena nampaklah benda ni dan mengolah cara you berfikir dan cara you mencapai sesuatu objektif. So, itu pada pendapat saya pengalaman yang masih saya belajar lagi sebab agak sukar untuk mencapai tahap adaptasi yang tinggi. Masih belajar lagi Okey, kita dah bercerita berkaitan dengan
membuat keputusan dalam organisasi dan sebagainya. Okey, apa yang menarik dan seronok di Hong Kong ini atau yang kurang menarik? Kita cerita yang lain sikitlah. Kita nak tahu juga ni. So kalau tak ada COVID memang saya rasa datang aja ke Hong Kong, and seterusnya orang Hong Kong juga actually gembira nak pergi Malaysia sebab nak makan durian. So menarik pasal Hong Kong sebab dia compact, dia kecil. Tapi dia banyak tempat-tempat yang menarik, daripada nak pergi ke laut, tepi pantai, ke bukit, ke tempat yang ada macam paya-paya, bakau-bakau. Kata tadi ada cerita ada sawah padi macam mana tu. Wah, menarik tu. Ya, dekat-dekat dengan sempadan ke China tu barulah ada tanah sikit, ada orang cucuk tanam. So disebabkan saiz Hong Kong dalam 30 minit sejam naik kereta, naik taksi ke, you boleh ada semua pengalaman ni. Sebab yang tu yang menarik pasal Hong Kong lah. Dan sebagai sebuah negara yang agak international, sangat international. So ada banyak jenis makanan daripada negara-negara lain. So itu yang... Bagi contoh, apa yang special di sana? Makanan? Special banyak sangat nak bagi contoh. Okay. Itu yang kelebihan Hong Kong tu. You boleh ada satu bangunan tu bertingkat-tingkat, 20 tingkat. 20 tingkat tersebut semua restoran pun ada. Begitu, hebat sekali. Heavens, food heavens lah, syurga makanan. So apa yang paling you minat sekali kalau keluar hujung minggu dengan keluarga, makan dan sebagainya, kalau tidak COVID lah? So pada saya, kita lebih suka kepada aktiviti riadah di luar lah. So kita suka pergi yang ada pantai-pantai, tepi laut, bukit-bukit. Sebab kita ada peredaran musim. So bila musim cuaca tu sejuk sikit, nyaman sikit tu memang seronok lah di luar. Ramai yang pergi berkemah, jalan-jalan. So yang tu yang seronok lah. Untuk kita kena naik kereta kalau duduk KL 2-3 jam pergi Genting, pergi Cameron, baru boleh rasa lah benda macam tu. I see. Okey, bercakap mengenai mungkin makanan lah. Mungkin Cik Bernard rindu masakan atau nak masak kat Malaysia, masakan Malaysia ni. Macam mana dapat sumber makanan atau bahan-bahan mentah di sana? So itu yang paling menarik pasal Malaysia. Untuk memasak masakan Malaysia di Hong Kong, nak mencari bahan-bahan ramuannya, saya terpaksa pertama sekali pergi ke kedai India untuk mencari rempah-rempah. Alang gapas ada sana. Ni rempah ori daripada India ni. Okey, bagus. Lepas tu nak cari daun-daun di kedai Thailand. Nak cari akar-akar macam kunyit, gula, kena pergi kedai Indonesia. So saya terpaksa pergi 3 jenis kedai untuk membuat masakan Malaysia. Itu yang menarik pasal Malaysia. Menarik tu mendengar. Ramai ke mungkin katakanlah kita ke sana tu restoran-restoran yang mungkin pelaburnya dari Malaysia ataupun yang adalah yang membuka kedai dan sebagainya lah. Macam mana? Kalau nak bandingkan dengan kedai Thailand, tak seramai kedai Thailand, tapi ada. Ada kedai Malaysia. Masalahnya tak sesedap kedai Malaysia di Malaysia. Kedai Tom Yum Malaysia pun ada kot. Baik betul pergi Thailand kedai Thailand. Sebab dia lain sikit. Dia sangat-sangat sikit kedai Malaysia yang betul-betul rasa macam kedai Malaysia. Okey, dari segi katalah calon-calon datang ke tempat seperti mungkin Hong Kong, Korea atau negara luar lah. Bagaimana dia nak mencari pertama sekali rumah ni? Macam mana Bernard mula-mula sampai rumah ke, dah cari dekat ejen, cari dalam internet dulu atau bagaimana tu? Tengok keadaan tempat. So di kebanyakan negara di Asia sekarang ni banyak portal cari rumah. So cari rumah tak susah, sangat senang. Okey, bagus. Saya sebenarnya daripada FB Live ni sedang menunggu soalan-soalan. Ini ada soalan daripada Encik Muhammad Nasir Sulaiman. Bagaimana tips apabila jejak berhijrah di tempat orang luar negara, sedangkan kita hanya lalui berseorangan, bersendirian menguruskan kehidupan seharian? Ini soalan terbaik. Actually berkaitan dengan tadi. Mungkin Cik Bernard boleh kembangkan lagi lah. Sekian, terima kasih Cik Nasir. Okey. So
Dia takut bersendirian. Mungkin macam katanya Lone Ranger lah kan. Jadi macam mana ni nak makan, macam mana nak bagilah tips sikit kan. Ya, orang muda kata belum berkeluarga. Okay. Lah. So langkah pertama, you kena duduk luar, jangan panggil mak bapak untuk 2-3 minggu. Kalau boleh survive, maknanya boleh survive lah tu. Oh gitu Okey, menarik. Saya tengok mungkin ada soalan-soalan yang boleh dilontarkan lagi dalam FB Live ya daripada penonton di luar sana. Terima kasih atas soalan-soalan yang ada. Kita akan archivekan nanti di dalam UKM YouTube supaya sebagai rujukan di masa hadapan untuk menambahkan lagi koleksi kandungan UKM. Juga di sini saya rasa kita sangat bertuah lah ya, kita mendapatkan Encik Bernard sharing berkongsi pengalaman beliau 2 tahun lebih di Hong Kong, juga bertugas di Vietnam, di Korea, di Bangladesh Jadi di sini mungkin para pelajar junior kita yang berada di luar itu di UKM ini berminat tapi macam tadi Encik Bernard kata, tidak perlulah macam Nike punya just do it. Buat saja. Itu penting tu macam kita tengok pengalaman benar just do it. Sekarang sudah berada di Hong Kong satu, saya rasa Hong Kong ni memang platform negara yang berbilang bangsa antarabangsa lah sepertinya. Okey. Okey, mungkin tidak ada soalan, kita sudah 3:45. Satu soalan yang sangat terakhir dari saya sebenarnya soalan kelima apakah sebenarnya mungkin tips-tips persediaan mental, fizikal, kewangan daripada ini ada satu soalan ni nanti sebelum saya punya soalan tadi menarik dah ni, dia dah panas ni dari Cik Syazwana Al-Junid. Bagaimana Mr. Bernard mendapat pekerjaan di Hong Kong? Bagaimana doktor apply kerja di luar? Scout di LinkedIn atau ada kenalan di luar negara? So, saya agak bernasib baik sebab saya bekerja dengan seorang multinational di MetLife. Jadi punya peluang untuk di-transfer lah di negara lain. So, that is my route. Tapi tak semestinya you ambil langkah tersebut sebab pada menurut saya, you kena buat that keputusan dan just pergi cari kerja tersebut. So, kalau nak cungkil pengalaman lepas, peluang pertama saya sebenarnya di 2001 ada satu syarikat Amerika tu dia bankrupt. Tapi bos kat US kata jom ikut saya pergi US. So kerja tu dah ada. Tapi disebabkan saya ni macam fikir banyak sangat benda, saya menolak atas banyak sangat alasan. So itu pengalaman peribadi saya. So saya berharap yang pada yang masih muda tu jangan biarkan alasan tu yang menyebabkan anda semua tak mengambil peluang. Sebab peluang tu dah disedia. Tapi saya bagi 1001 alasan kenapa tak nak ambil kerja tu. Lantas tak terlepas peluang tu. So itu antara pengalaman yang saya boleh share lah. Sebab tu saya boleh go back to the past and tell my old self, I'll say no, just do it. Okey, balik kepada soalan yang akhir tadi kita dah almost 3:50. Tips lah, relevant tips kita yang sesuai dengan yang tadi, selain no turning back, kena berani, jangan bagi alasan, apa yang paling kunci utama? Kunci utama. So kalau nak rumuskan kembali, pertama sekali ialah adaptasi dan komunikasi. Dan kalau kita nak akhirkan dengan antara tips yang paling baik, yang saya juga masih belajar lagi, kita akhir dengan pantun dengan pesan orang tua-tua. Ada pantun tu. Saya kena balas, saya tak kerti berpantun. Tak apa. Okey, silakan. Okay. Benar. Pergi berdagang ke negeri Pahang. Emas tempawan di Indragiri. Kalau berdagang ke tempat orang, baik-baik tuan membawa diri. Wow, terima kasih lah. Satu yang sangat hebat. Ini ada satu note daripada Encik Nasir Sulaiman walaupun sudah berhijrah di luar negara, atau bukan berhijrah, bekerja lah. Bahasa Malaysia tidak dilupakan, masih terbaik. Ialah kita keluaran daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, Encik Bernard
Okey, saya rasa itu saja. Kita berakhir di sini. Terima kasih kepada yang hadir. Ada yang bertanya link kehadiran. Nanti kita bagi link kehadiran di dalam Facebook Live ini, di mana nanti bolehlah mengisi kehadiran lah. Ramai ni komen. Selain daripada saya kata Cik Bernard, kita akan archivekan. Juga saya akan letak juga link live nanti di dalam LinkedIn saya atau yang ada lah. Jadi bagi pihak unit jaringan industri masyarakat Fakulti Teknologi Sains Maklumat Universiti Kebangsaan, kami mengucapkanlah sebenarnya ribuan terima kasih kepada Encik Bernard yang sudi meluangkan masa bersama kami selama 1 jam ini, berkongsi pengalaman, berkongsi idea dan juga tips bagi para pelajar junior kita yang ingin bekerja di luar negara. Dengan pantun tadi saya kena karang lah lepas ni kalau nak pantun ni tadi Okey, saya bagi sekali lagi bagi pihak UKM sangat-sangat berbesar hati dan kami akan sentiasalah menghubungi pihak alumni kita di luar sana, di mana di UKM, di FTSM sendiri kita sering mengadakan setiap bulan sesi bersama alumni bagi menyantuni alumni FTSM yang berada di luar negara, di dalam negara, bagaimana mereka ini. Kita tidak akan melupakanlah kita tidak akan lupakan para alumni kita yang bagi saya juga baik macam Cik Bernard ni mengukir nama Malaysia lah di luar negara. Okey, untuk itu sekian, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di lain masa. Bagi yang inginkan link tadi untuk expel dan sebagainya, nanti kemudian administrator akan bantulah di FB Live Untuk itu, okey, sekian, terima kasih Encik Bernard. Terima kasih. Selamat berhujung minggu lah di sana. Okey. Selamat. Stay safe. Kita jaga kita. Okey. Bye. Okey, bye.